Assalamualaikum, salam sejahtera semua rakyat Sabah. Tadi saya baru melihat video berkenaan dengan ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di Kunang, yaitu berkaitan dengan masalah air dan juga kerugian kerajaan negeri 315 juta kerana membayar pampasan kepada kontraktor outsource jabatan air. Let me explain what actually happened in this case. Kalau saya cakap mengenai masalah air, ini saya mau jelaskan. Berlaku kerana apabila kerajaan yang lepas mengambil alih tampuk pemerintahan Sabah, apa mereka buat? Tidak lain daripada membalas dendam, menekan, memotong syarikat-syarikat konsesi air sehingga kerajaan rugi 315 juta ringgit bayar beberapa buah syarikat yang telah dilantik oleh kerajaan untuk mengendalikan lodi-lodi air di Sabah. Mereka potong, mereka mempunyai hati yang busuk, tidak baik. Bayangkan apabila mereka potong, mereka kembalikan kepada jabatan air, dan di sana mereka juga melantik syarikat-syarikat pengendali penyelenggaraan loji-loji air. Melalui ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri disebut berkenaan dengan masalah air. Itu masalah air. Jadi saya telah tulis beberapa poin penting untuk saya terangkan kemudiannya. Daripada ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, dia mengatakan bahawa kerajaan yang lepas, yaitu kerajaan warisan lah, balas dendam memotong syarikat konsesi. Saya mau betulkan, ini bukan kontraktor konsesi. Ini adalah kontraktor outsource jabatan air, penyelenggaraan jabatan air. Kalau konsesi ini adalah seperti Jetama, Timage, itu konsesi air. Ketiga ialah kerajaan rugi 315 juta kerana bayaran pampasan kepada kontraktor tersebut. Ini nanti saya akan explain in details angka-angka yang kita akan jelaskan nanti kemudian. Keempat, tuduh warisan hati busuk. Ini pun saya akan explain kemudian semasa akhir nanti penjelasan saya. Kelima, kembalikan kepada jabatan air. Ini saya setuju. Maknanya kontraktor yang kita batalkan dulu, kita kembalikan penyelenggaraan tersebut kepada jabatan air, diuruskan sepenuhnya oleh jabatan air. Keenam, warisan lantik kontraktor lain. Ini tidak betul. Nanti saya explain juga kenapa tidak betul, tuduhan ini tidak betul. Balik semula kepada kontrak outsource ini. Kontrak outsource ini bermaksud semua loji rawatan air yang milik jabatan air diberikan kepada kontraktor swasta untuk diselenggara dan untuk dioperasikan. Pada 2009, Kabinet Negeri Sabah pada masa itu, Tun Musa Aman menjadi Ketua Menteri. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji juga merupakan Menteri Kabinet. Begitu juga Datuk Seri Masjidin Manjun juga merupakan Menteri Kabinet. Mereka lah yang meluluskan di Kabinet tersebut bahawa kontrak outsource ini akan dibuat, dan kontrak outsource ini adalah bermula pada 2009, 2009 hingga 2035 yang diberikan secara berperingkat. Kontrak itu membabitkan 20 tahun lah, dan 9 kontraktor yang terlibat yang telah dilantik, juga melibatkan 3 empangan dan 58 loji rawatan air seluruh Sabah. Dan nilai kontrak tersebut adalah RM 186 juta 978.138.80 sen setahun. Jadi kalau kita kali 20 tahun berarti RM 3.739 bilion selama 20 tahun. Okey, pada 14 Disember 2018 bila kerajaan warisan mengambil alih, kita telah memutuskan dalam kabinet meeting juga bahawa kontrak ini perlu ditamatkan atas sebab-sebab tertentu. Pada masa itu Datuk Syafiee adalah sebagai Ketua Menteri, Christina juga adalah Menteri Kabinet daripada PKR, Ewan Benedict juga adalah Menteri Kabinet daripada APCO, begitu juga Jin Jefong Menteri Kabinet, begitu juga Frankie Fung adalah
Menteri Kabinet pada masa itu, dan secara konsensus dan bersetuju untuk menambahkan kontrak outsource tersebut. Ya. Pada masa itu 2018 baki kontrak adalah selama 10 hingga 16 tahun lagi. Maknanya ada yang tamat 10 tahun, ada yang tamat 11 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, ada 14 tahun, ada 15 tahun, dan maksimum 16 tahun pada 2018. So bila saya pro rata ambillah 13 tahun, yaitu 186.978.138.80 sen kali 13 tahun. Jadi nilainya adalah kontrak tersebut adalah 2.43 bilion. Jadi selepas penempatan kontrak tersebut, apa implikasinya? Sudah semestinya kontraktor ini memfailkan saman kepada kerajaan, yaitu tuntutan sebanyak RM 315 juta 249.436 ringgit 51 sen. Ini yang disebut oleh Datuk Seri Haji G, Ketua Menteri, bahawa kerajaan rugi 315 juta. Ya. Nanti kita tengok sama ada rugi ataupun ada penjimatan. Ya. Zaman warisan, kita telah putuskan walaupun mereka menuntut dibawa ke mahkamah, kita akan lawan di mahkamah. Mana kerajaan akan defend, sebab kita juga ada asas tertentu kenapa kita tamatkan kontrak tersebut, dan kita dapati banyak juga kontrak perjanjian yang berat sebelah lah. Tapi bila zaman JRS tidak mau lawan di mahkamah. Mereka panggil kontraktor, jumpa, bincang-bincang, runding-runding di luar mahkamah, dan akhirnya mereka setuju bayar RM 315.249.436.451. Ini yang dituntut. Ini yang dicakap Ketua Menteri itu, bahawa 315 juta kerajaan rugi. Kita tengok sama ada rugi ataupun kerajaan akan jimat secara jangka panjang. Ya, kita sebut tadi bahawa prorata kontrak tersebut masih ada sisa 10 hingga 16 tahun. Jadi inilah prorata 10 hingga 16 tahun. 10 hingga 16 tahun itu bernilai 2.430 bilion lah. Jadi bila mana kita tamatkan kontrak, mananya ini tidak perlu dibayar lagi oleh kepada kontraktor lah. Jadi yang hanya dibayar, yang JRS setuju adalah 315.249.436.51. Jadi mananya ada lagi 2.115.469.367 ringgit 89 sen. Dari segi jangka panjang, sudah pasti ialah penjimatan kepada kerajaan negeri. Jadi penjimat 2.1 bilion. Kedua, balas dendam dan memotong syarikat konsesi. Saya rasa rakyat Sabah masih ingat bagaimana berlaku di Jabatan Air bila rasuah timbul pada masa itu, dijumpa banyak di rumah, di office, ratus juta. Ini bukannya balas dendam kepada kontraktor-kontraktor, tetapi pada penilaian kami pada masa itu, kita untuk mengelakkan banyak ketirisan dan penjimatan duit rakyat, bukan kami balas dendam. Kalau kami balas dendam, macam yang dicakap tadi, poin ke-6, W lantik kontraktor lain. Tidak ada kontraktor lain yang warisan nanti. Semua loji rawatan air ini yang disebutkan tadi, 58 loji rawatan air, dan 3 empangan ini diserahkan semua kepada Jabatan Air. Saya ada jawaban nih. Saya sengaja sedia di jawaban soalan saya kepada Menteri KR. Dan ini ada jawaban-jawaban dia sebagai bukti apa yang saya katakan. Itulah saya cakap, kalau di pentas politik ini kita boleh cakap apa saja walaupun tidak betul. Tetapi kalau di Dewan Undangan Negeri, apatah lagi jawaban-jawaban bertulis, tidak boleh menipu rakyat. Jadi kita refer kepada jawaban bertulis daripada Menteri JKR ini. Kedua, W ada lantik kontraktor lain. Kita tidak ada lantik kontraktor lain. Jawaban daripada Menteri JKR, pada masa kini jumlah loji rawatan air di bawah pengendalian Jabatan Air Negeri Sabah JANS telah meningkat ke 75 buah, yang merupakan peningkatan yang ketara berbanding 58 dulu pada 2018. Bermakna Jabatan Air mengendalikan semua, tiada kontraktor luar pun dilantik. Jadi tuduhan konon-kononnya warisan hati busuk, balas dendam, itu adalah tuduhan yang tidak baik. Kita sebenarnya mau meminimumkan ketirisan yang berlaku sebelum kerajaan warisan. Rakyat Sabah sekalian, saya ingin menyuruh pada semua, bila mana ada ucapan-ucapan sama ada dari pihak pembangkang ataupun dari pihak kerajaan, lebih baik kita menyelidiki dulu sumber-sumber yang sah dan sahih. Kalau dari segi keuangan,
Yang perlu kita review adalah laporan keuangan. Kalau dari segi dasar dan sebagainya, yang perlu kita review adalah Dewan Undangan Negeri. Kita boleh rujuk handset jawaban-jawaban daripada menteri-menteri kabinet, daripada pihak kerajaan dan sebagainya. Sebagai rakyat Sabah, kebanyakan rakyat Sabah sudah celik dan berilmu. Jadi saya berharap agar kali ini dinilai dengan sebaiknya mana kerajaan yang lebih telus, mana kerajaan yang lebih integriti, mana kerajaan yang berbicara soal fakta yang nyata, angka-angka yang jelas. Kita minta rakyat Sabah menilai secara rasional. Boleh rujuk, macam saya biasa, kalau ada jawaban-jawaban ataupun yang dinyatakan dalam pentas-pentas politik, saya akan refer balik kepada anggaran-anggaran dan juga laporan-laporan keuangan. Saya akan refer balik jawaban-jawaban bertulis daripada menteri. Saya akan refer balik Hansard. Saya akan refer balik YouTube, perbahasan di Dewan-Dewan Undangan Negeri, supaya kita di situ lebih jelas apa sebenarnya dasar kerajaan, sama ada benar yang dicakap di Dewan, samakah yang dicakap di pentas-pentas. Jadi rakyat Sabah, inilah fakta yang saya jelaskan tadi. Saya harap semua dapat faham dan semua boleh buat rujukan masing-masing. Mudah-mudahan rakyat Sabah lebih rasional pada akan datang. Terima kasih.